Hmm? Benar tu? Wah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syurfi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan hadirin hadirat yang mana sedang ikuti siaran live baca sejarah kita pada malam ni. Jadi alhamdulillah pada malam ni adalah malam yang ke-40. Cukup dah lah. Malam yang ke-40 dalam baca sejarah kita. Kita pun sudah bawa peminat kita mari sampai ke pertengahan sejarah-sejarah tani kita dah. Maka alhamdulillah lah pada malam ni kita pun usaha juga untuk baca sejarah kita lancar dengan molek. Kerana minggu yang lepas tu ada beberapa masalah, ada beberapa sekat-sekat yang mana nak sekat ke kita, ada masalah dalam live kita. Gitulah. Maka puji syukur kepada Allah SWT yang masih lagi taruh umur kita semua yang mana berada pada malam ni untuk belajar, untuk menambahkan lagi ilmu kita tentang sejarah asal-usul kita, dan juga kita banyakkanlah selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh tauladan kita dalam membawa umat kepada jalan yang benar. Maka pada malam ni sidang pendengar semua, kalau kita ingat pada minggu yang lepas kita sudah duduk dalam era duduk bawah pentadbiran ataupun bawah penjajah Asia. Jadi kita dengar banyak malam yang lepas tentang perang Datuk Pangkalai. Kerana Datuk Pangkalai tu rumah dia duduk di Kalai Besar, Jering, mengajak rakyat-rakyat Taning pada masa tu, hajak Pak Terengganu, hajak orang-orang Melayu Lanun duduk dalam laut, dan dia hajak puak-puak bakar-bakar Said untuk melawan bersama lawan menetek ataupun halau kelik wakil-wakil Sia yang ada di Taning pada masa tu, yang mana duduk di Jamu. Dan peperangan Datuk Pangkalai tu dalam sejarah Taning tu sebut kata adalah peperangan yang besar sekali dalam kalangan perang untuk lawan Sia. Jadi panglima besarnya pada masa tu adalah Datuk Pujuk dengan Datuk Sai. Datuk Sai dengan Datuk Pujuk. Tapi akhirnya hasil daripada peperangan ni kalah juga Taning. Maka keadaan yang berhuru-hara panggil kata perlawanan orang Taning, gerak ke orang Taning. Tu ada sokmo. Sikit banyak. Ini buat
KJS Sia yang berpusat di Bakok pada masa tu adalah zaman King Rama II. Bahasa Sia ni panggil Somdet Pra Putelet lah Napalai, raja yang kedua dah. Dalam Rachung Cakri Bakok tu. Jadi kalau kita melihatkan pergerakan orang-orang Melayu Patani menentang Siam semakin membimbangkan, maka Gubernur Patani Naipai bersama Gubernur Singgora telah membuat laporan kepada Raja Siam Rama II. Kalau kita ingat, Datuk Pangkalan ni kalah. Hancur habis. Pok-pok di Jering kalai besar balo kawasan tu pula Tok Tite tu. Jadi dia morning pun hunur pergi lagi. Lari pergi ke kawasan Hulu. Hulu Remeh. Iaitu puak-puak hok pergi buka kapun jok. Kapun Hala. Kapun Hala tu puak ni dah daripada Jering. Maka tahu nak latih siapa dah. Kalau kita ingat pada malam yang dulu tu Sia melantik Naipai. Naipai ni orang Cenok. Orang Sia Cenok pergi jadi Raja Taning. Ni kali pertama yang Taning kita ada raja. Raja pasang dulu lah. Raja orang Sia. Sebab Raja Melayu ni tahu nak latih dia dah. Lawe. Latih seorang lawe. Latih seorang lawe. Maka gitulah. Naipai. Tapi Naipai ni pun susah hati juga. Sebab rakyat Taning pada masa tu tak ada siapa dia taat dan patuh kepada dia. Tak ada siapa suka Naipai sebab Sia ni. Orang Melayu semua tak ada pada serebut kepada dia. Dia pun susah hati. Jadi raja di Taning. Kerana orang Taning tak ada siapa langsung yang taat kepada dia. Patuh kepada dia. Dan juga dia ni dengar semua kata orang Taning tu duk belawai kau tu, duk belawai kau ni kecil-kecil panggil. Mungkin-mungkin. Kapung-kapung kau tu. Orang Sia, gubernur Sia, pegawai Sia lalu kat mana jadi. Lalu kat mana jadi. Orang Taning tu dia nak murid sungguh. Pada masa tu. Habis itulah Naipai ni kena buat laporan, raingan, naik ke Bakok semua. Kata orang Taning duduk lagu tu semua dengan kita. Tak biasa duduk senyap. Tak biasa duduk diet. Tak biasa duduk tunduk pala dengan molek. Duk nampak keras semua. Gajah Segoro pun lagu tu lah. Hatta surat ke Bakok juga. Dengan Naipai hatta ke Segoro dulu. Segoro baru hatta ke Bakok. Beberapa ketika setelah rundingan diadakan, akhirnya pihak berkuasa Bangkok telah menghantar Peraya Apai Songkram bersama pelaksanaan Undang-Undang Dasar Pecah dan Perintah untuk melemahkan kekuatan orang-orang Melayu. Jadi kata, Sia pun duk dengar rayuan banyak. Rayuan daripada Naipai. Duk di Taning. Dia wakil Sia duk mengetah di Taning. Dan juga Gubernur Segoro. Pergi siapa Bakok. Surat mari siapa semua. Siapa kan Sia sakit kepala. Laku mana tu. Seserabuk. Maka Sia pun hantar seorang menteri besar dia nama Peraya Apai Songkram. Hatta Peraya Apai Songkram mari di Taning ni untuk mari nak cakang dah tak. Nak mari uruh. Hab Taning jadi amel sikit lagu mana dia amel dari segi Sia lah. We senguk sikit lagu mana duk keras semua kepala ni. Maka dia mari dengan membawa satu teori, iaitu teori divide and rule ataupun orang panggil divide pecah perintah. Jadi Sia ni make idea ni di mana? Pecah perintah ni. Dengar-dengar rayuan banyak. Maka orang yang sogi kepada Sia ni, iaitu terlalu besar. Lagu-lagu mana pun kita kena pecah dia. Lepas tu dia mengetah masing-masing buat dia. Sebab dia ramai. Ni raja pun banyak. Maka Sia pun setujulah dengan pecah perintah tu. Habis itulah hatta Peraya Apai Songkram mari Taning. Mari jumpa dengan Naipai. Untuk nak kira kata nak pecah Taning jadi lagu mana. Tindakan ini telah diambil kerana pihak Siam menyedari
bahawa sungguh pun ia dapat menumpaskan pemberontakan orang-orang Melayu Patani, tetapi ia terpaksa membanting tulang untuk menghapuskannya. Dah. Jadi tujuannya untuk di Wat Engro ni nak berlemah lah. Tani ni sutip salwah. Dah. Gayak ramah, gajo banyak, sistem je ada. Maka lagu mananya untuk nak pelemah ke tani dia belah. Belah dah tu lah. Dia pun dia kena tok lah raja di setiap kawasan dia belah tu. Cara direct dengan straight gi pun payah juga sebab bakok ni duduk jauh. Jauh benar. Daripada tani. Sumber Siam sendiri mengakui Patani mempunyai daya yang sangat besar dan kekuatannya sungguh hebat. Sebab Sia sendiri pun dia mengaku. Sia diri pun dia mengaku kata Taning ni adalah negeri yang besar dan juga kuat. Lepas tu hebat. Orang Taning ni kuat. Orang Taning ni hebat. Negeri dia ni ada daya upaya tinggi. Mata orang Taning tu orang bijak, orang aktif. Kuat lagi, hebat lagi. Tak agak kita nak mengetah. Habis itu mudah-mudah kata Sia ni dia boleh mengetah Taning lama ni sebab dia pergi guna kelemahan orang Taning. Orang Taning ada cuang di mana? Ada kelemahan mana? Dah, dia pergi cocok situ. Dia jadi kelemah. Kalau betul-betul nak lawan dengan Taning ni, Sia pun tak agak juga. Sakit kepala juga sebab orang Taning ni walaupun sikit kalau banding dengan Sia, hok banyak lagi ke bakok tu. Tapi orang Taning ni dia kuat. Dia kuat, dia hebat, dia tak jong sungguh-sungguh. Itulah Sia guna teori mempelemah ke. Taning tu. Jadi wak Taning ni lemah, maka mudah mengetahlah. Tu cara dia dah. Pihak Senggara yang bertanggungjawab mengawal Patani untuk pihak Siam cuma mempunyai pasukan tentera yang kecil dan tidak berdaya menguasai Patani secara bersendirian. Kalau kira pun Segara ni dah adalah negeri yang dilantik oleh Sia suruh cara Taning. Bahawa Taning pecah lah dah tu, Sia suruh Taning ni, Taning belum belah lah, suruh duduk bawah jaga Segara. Jadi Segara pun suruh kita ni, kita budak Pratung ni suruh cara budak Potri, dia kata. Budak FA. Budak A1. Jadi Segara pun rasa bagus mana? Dah, sebab kalau kira pasuk ke pun Segara ni negeri kecil je. Askar dia ada sikit. Kekuatan dia pun sikit. Pas suruh duk cara Taning hok besar. Tapi tak apa dah Taning jatuh ke Sia. Dah belum dah tu. Suruh Segara cara. Habis Segara ni cara dengan persendirian dia tak boleh lah. Kalau dah Segara sorang tak tahu habis Segara dia kena pakat. So dengan lega. Kokoh pun nampak beragai sikit. Minta pertolongan bakak dah. Budak kata ni Segara ni budak halus je. Tapi budak bakak. Dah. Ya kalau kira dia nak lawan Taning tak boleh. Tapi buat Taning beragai sikit dia pun jadi supaya mengacung ke tua. Ngacung ke tua. Ping mung baku kun oyak aku. Noh. Ni aku bakak. Di bakak ni tolong sokmo lah. Jadi dasar pecah dan perintah ini telah membahagikan negeri Patani menjadi gugusan 7 buah negeri Melayu kecil di bawah pemerintahan seorang Raja Melayu. Muncullah 7 buah negeri Patani. Tu. Jadi cara baginya, cara bagi ni lagu mana kita tengok dalam surat hak Sia royak pula. Sia royak pula dan kata cara bagi ni kena bagi lagu mana. Ni ada dalam Pung Sawadan. Pung Sawadan Bantuk Waiwa. Tarang 1. Cara bagi tu jenis hak rajakan Tisong.
Gajah King Rama II. Dia kata, พระยาอภัยสงครามข้าหลวงพร้อมด้วยพระยาสงขลาเทียนจ๋องบังคับให้พระยาปัตตานีนายพ่ายเลือกจัดหาคนในตระกูลตะวันและตระกูลนี้ที่พระยาปัตตานีนายพ่ายนั้นได้เคยใช้สอยเห็นว่าที่ใจเรียบร้อยมาแต่ก่อนนั้นจดรายชื่อกระตัวให้ครบทั้ง6เมืองtuh peher lagi peminat kita semua jadi bakok hatta praya apai songkram mari disgogo yo ki sekali ngajos gogo nama praya songkla ni nama Tian Chong tu ke Cina apai songkram mari bakok mari Tian Chong gajos gogo ni Cina ni gi paksa gak nai pai ni woke sia dah hodok ngetoh taning seluruh tu kata mung kena cari orang-orang hok bakok tuwe dan bakon ni siapa saja tik bakon tuwe bakon ni hok mung besok duk guna hok mung besok duk pesai hok mung besok kenal lepas tu kena mai orang hok เห็นว่าที่ใจเรียบร้อยมาแต่ก่อนใจเรียบร้อยนี่mudah kata tak kerah tak kerah dengan mung lah tak ada kasar dengan mung tak ada berlawan mana dengan mung mung maiพวกนึงlah tulis nama mari จดรายชื่อกับตัวให้ครบทั้ง6เมือง sebab apa sebab peta ni sia buat ridah peta ni mari mana mari saya nak royak dah jadi taning ni seluruh ni semua ni dah taning ni seluruh ni kalau nak tengok dalam dasar surat ajarah taning dah kalau tengok dalam surat peta Syekh Ahmad Al-Fatani dia sebut kata taning ni kalau sebelah barat bersempadan dengan Bukit Pisau. Okey. Bukit Pisau. Bukit Pisau. Bukit Pisau ni iaitu apa ni? Bukit hok lete, panjang utara turun ke selatan, ambil jok di Bantrak, Bandan Bantrak. Ke sana cendung. Dah. Lepas tu ya bukit besar ni, bukit besar. Yusuf sampai di sepade. Dah. Bukit Pisang. Ini sepade taning. Yusuf sini ni Yusuf di Bekok. Orang magi di Bekok ataupun di Bukit Aimbong. Dekat dengan Bukit Aimbong di Bekok tu. Di Bekok lah dah. Sini ni sepade taning asal. Abang Bukit Pisang. Bukit Pisang. Sebab dia seperti yang mata pisau panjang. Kita duduk belah lek jenok ni kita tak gambar, tapi kalau kita mai kau lihat hak nyai tu, dah kita nak klik mari taning tu, cuba kita tengok lepas dia kita mari namong tu, kita lakar getak kereta api bawah tu kita nampak bukit panjang tu. Bukit panjang tu bukit pisau. Saya panggil bukit ni Kuan Mit lah ni. Kau Kuan Mit. Ada bukit pisau. Ni panjang. Ni sepadan sebelah barat taning. Kena ingat ni. Kata peta taning luah mana? Nah, kata taning luah mana? Sebelah barat ni Bukit Pisau. Ia panjang tu. Lepas tu sebelah tenai, ala kita sebelah tenai bersempadan dengan Sungai Merah. Sungai Merah. Jadi kita cek dah dan kita siasat, kita kaji bahawa Sungai Merah itu bukannya Sungai Golok. Sungai Golok bukan Sungai Merah. Jadi Sungai Merah ni dia kena lakoh lek Golok lagi dia duduk di Pasir Mah. Tu Sungai Merah sepadan taning sebenar. Tu kenapa di dalam peta ni kita tengok Tabah ni adalah Kelantan. Tabah Tupak ni Kelantan. Tapi apabila masuk di Pasir Mah, Tanah Merah, jeli sikit mai kat ni adalah milik taning. Pada masa ni lah. Masa ni. Pak kita tahu kan lo ni Tabah do nago ni dah cawak nago ni sia ni. Pasal Mah Tanah Merah jeli ni. Ni hasil daripada selepas perjanjian Anglo. Bukan perjanjian Anglo lagi. Dia ada perjanjian kecil-kecil lagi untuk nak cana semula apa ni sempadan ni Wimolek. Seperti Betong pun juga. Dulunya akhir tanah taning bukan di Betong. Kalau kita gede buku gambar di Tasuk Siam dengan Caideng tu. Sia tu bukan. Lek sana tu lagi.
Sebab kalau kita pun sebut kata bahagian hulu hingga ke Batu Belah Lenggong. Tu akhirnya sempadan negeri Taning kita. Di Batu Belah Lenggong, mana tu siapa di Lenggong, lepas pada Lenggong tu baru Perak. Dan belah ni lepas pada Baling baru Kedah. Naik ke atas ni Keruh, Pangkalan Hulu, Gerik, Kelite ke apa tu adalah duk dalam Taning. Dulu Gajah Gemeh, Gajah Reman duk kuasa kawasan ni. Cuba legah. Duk panjang lagi lah. Tapi sepada lek ni yang mati kat ni dah. Sekat ni dah. Sungai Merah bawah, bahagian hulu ni Batu Belah Lenggong. Siapa di Lenggong. Jadi orang yang garis buat wi jadi 7 negeri Laguning ni adalah Nai Tian Chong. Nai Tian kenal lah dah. Tian Chong Praya Songkla. Dia jadi Raja Segoro pada masa tu. Tian Chong tu lah dia garis waktu bek Laguning. Bawa dia garis waktu bek Laguning, dia paksa wi Nai Pai. Ketika tu Nai Pai duk mengetah seluruh Taning tu, suruh latih siapa-siapa yang kena molek orang bakal tua dan bakal ni jadi raja. Kalau kita tengok, dia tak ambil orang bakal tengku. Tak ambil orang bakal tengku. Sebab tengku ni tinggi. Takut kehormatan rakyat masih tinggi, maka bahaya bagi dia. Ambil turun sikit daripada peringkat tua. Tengku, tuanku, tua, tuan, ku, ni, wan, cik. Jadi ambil hanya tua dengan ni. Tu dia. Maka tu baik garis lagu ni. Tu baik garis lagu ni. Katanya Tian Chong. Raja Segoro ni waktu baik jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dah semua. Kok mana tak kita biasa dengar 7. Waktu baik 9. Dia ada Cenok dulu satu. Cenok panggil kawasan lah. Kawasan Cenok, kawasan Tibo, kawasan Noci, kawasan Patani juga guna T sekor lagi. Ataupun total ni Patani. Kawasan Jering, kawasan Sai, kawasan Jalo, kawasan Reman dan juga kawasan Legeh. Semua 9. Dengan ni pada awal pada awal cara nak bagi. Kalau kita tengok kata Nai Tian Chong ni, Raja Segoro ni bijak. Bijak benar. Lagu mana sebab ia kena sungguh Taning. Kalau ia tak kena sungguh Taning, dia nak bagi lagu ni tak boleh. Kalau kita tengok cara bagi hak dia ni, kena dah pada dasar bani-bani Patani hak saya biasa cerita dah pada zaman dulu. Ke zaman dulu. Dalam IP mula-mula dulu-dulu. Kata Taning ni ada 4 bani. Bani Lembah Seriwangsa, Bani Sai, Bani Reman, Bani Legeh. Kalau kita tengok peta sepadan ni Sai, Legeh dan Reman, dia tak tekuh sikit abuk sepadan negeri ni. Maknanya dia tak kocak. Tanah asal hak Sai, tanah asal Legeh dan tanah asal Reman. Tiga ni dia tak kocak sepadan suk mana wi ada lagu tu. Tetapi dia tanah lembah ni dia kocak. Sebenarnya sebab dia sutai ni badan dah. Sebab dia lembah ni orang jenis tu lah. Orang bani Lembah Seriwangsa. Tapi dia bagi sini. Jadi Jering. Bagi tengah ni Patani. Jadi belah lek ning Noncik. Turun mai bawah sikit Jalo. Dan juga Tiba dan juga Cenok sebelah barat. Jadi 9 lah, semua 9. Tapi Gano tinggal 7. 2 ni dia belak dah. Ni. Hak ni dia belak dah. Jadi Tiba dengan Cenok ni mana tepat ampul zaman ni lah. Tiba ni iaitu Tepa dengan Sakbayoi. Tiba dengan Sebaya tu. Cenok ni Caknak dengan Natawi, Cenok dengan Nawi. Dulu dia tak ada ampul lagi waktu tu dia ada negeri Tiba. Negeri Tiba ni raja dia nya duduk di Kuala Tiba. Kuala Tiba ni Pakpuk tu, tepi laut tu. Celah Pakpuk dengan Kuala Kubar tu. Kuala Tiba. Cenok raja dia nya duduk di Kampung Datuk, dia panggil. Kampung Datuk
di Kedanatawi. Itu kota Cenok sebenarnya. Deh, orang panggil Wang Tu. Sebenarnya kampung Datuk. Deh. Maka bang kataด้วยความชอบของพญาสงขลาเหาะเสนอไอเดียนิ่งวิkepada Bakok. Lepas tu ia belok kecek siap dah dengan paya Apai Songkram. Paya Apai Songkram ni kelek gilapu kepada Raja Bakok. Deh, atas kebaikan dia, kunangan ความดี dia เสนอไอเดียนิ่ง maka พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็เลยทรงมอบนี่เมืองจันนะและเมืองเทพาให้แก่สงขลาแต่บัดนั้น mudah mata untuk jadi hadiah kepada Raja Segoro yang pandai sangat ni sena idea ning lah kuning. Oh, boleh mengetoh lama lah kita. Dah senil lah amil lah pok ni. Maka dia serah tiba dengan Cenok kepada Segoro. Dah. Serah Cenok dengan tiba kepada Segoro. Atas dasar hadiah kepada Raja Segoro nama Tian Chong orang Cina tu. Panahnya, bijaknya, baiknya, sena idea. So, idea untuk pecah perintah negeri petani. Dengan kerana Tian Chong tu juga yang buat garis Deh. Jadi, naik pai ni. Gano naik mula-mula naik pai. Naik pai kata siye tadi, hidup mengetah tu. Tak berani. Tak berani nak boh. Kata setiap kawasan hok Tian Chong buat tu nak boh siapa? Sebab dia takut. Orang siye hok duk di jamu ni tak sampai 500 ke. Orang tani beratus-ratus ribu. Jadi dia tak berani. Habis itulah Tian Chong dengan peraya Apai Songkram ni kena mari paksa dia. Hai gana-gana mu kena buat lah pai. Jangan-jangan mu kau tong tam. Sebab kan naik pai tak saya buat. Sebab naik pai kena kata orang taning ni ataupun pembesar taning, bakal raja besar taning ni banyak. Kalau asal kita tengok nunggu dulu ni taning ada 42 negeri daerah. Raja-raja kecil, raja-raja daerah. Pada catung jadi besaning dalam 9 ni. Kau susah, pada nak latih siapa? Nak jadi. Nak tahu nak latih siapa tu lah. Demo ni kata, Paya Apai Songkram ข้าหลวงพร้อมด้วยพญาสงขลาเทียนจ่องบังคับให้พญาตานีในพ่ายเลือกจัดหาคนในตระกูลตะวันและตระกูลนิที่พญาปัตตานีในพ่ายได้เคยใช้สอยเห็นว่าที่ใจเรียบร้อยมาแต่ก่อนนั้นจดรายชื่อกับตัวให้ครบทั้ง6เมืองนี่เขาได้เลยพระราชพงศาวดารรัชกาลที่2นี่เดี๋ยวมาตากับBakok kata mu pilih lagu ning cari orang Bakok tu Bakok ni dah 6 เมืองlah sebab Nawi ko naik pai dah so pati bo dengan Cenok tak kena bila dah lah Nawi ko dah Nawi ko Segoro jadi kata jadi kata kita gerak lah ni boleh gerak sini lah bis pada belah ni saja dah maka dah nak jadi lagu mana Bo nak bagi lagu tu maka tubik lagu ni tubik kata 7 buah negeri Patani yang disebut Patani, Nongci, Reman, Jalur, Sai, Jering dan Legeh adalah dipercayai bahawa ni banyak ni adalah dipercayai bahawa Raja Reman yang pertama Tuan Manso atau Tuan Nik Tok Leh telah mengisytiharkan negerinya sebagai republik dan bebas dari cengkaman Siam. Ia merupakan negara republik yang pertama di Nusantara Melayu. Nampak mai. Zaman itu orang tak kenal lagi republik. Apa pula republik? Jadi apabila dia ni isytihar kata dia bagi 7 negeri lagu ni suruh naik pai ni orang buat. Lepas tu dia garis tubik lagu ni dah. Nongci, Patani, Jering, Sai, Jalur, Reman, Legeh. Dah. Jadi Reman nak diri banyak kali dah malam ni.
Reman ni pada masa tu ya ada pemerintah dia nama Tuan Maso. Tuan Maso. Jadi Tuan Maso ni tak setuju. Tuan Maso ni tak setuju dengan siya ni bagi bahasa Ning. Tak setuju sebab apa? Tak setuju sebab Tuan Maso ataupun orang panggil Tuan Tok Nik Tok Leh. Tok Nik Tok Leh. Tuan Maso, yang nama sebenarnya Tuan Maso, dia kata aku sudah sedia ke negeri Reman ni jadi republik. Jadi negeri asing. Pada masa tu siya terkejut. Tian Chong payah apa songkran bagi tu baik pasal ni dah ni. Negeri Reman tu dia duk cedenge dia tu nak buat duk cedenge. Duk cedenge tu untuk nak buat Republic of Reman. Jadi kalau kira istilah nak guna kalimah republik untuk satu-satu tempat dalam Nusantara adalah bermula di negeri Reman, mula-mula dalam Nusantara. Belum Indonesia, belum Filipin, belum Malaysia. Berlaku di rumah kita dulu. Hak mikir kalimah republik, iaitu Tuan Maso di negeri Remeh. Gano koh negeri Remeh ni panah? Kita nak kira sikit. Gano orang Remeh? Remeh ni panah, gajah Tuan Maso ni panah. Ni dia cerita panjang. Kalau kita tengok pada zaman Taning jatuh dulu. Ramai orang-orang ilik-ilik Taning dia lari turut sungai. Mai ke Nyalimo, ke jalan, masuk ke Menesta. Mai ke sampai ke Betong. Dulu fok-fok pelarian ilik-ilik ini, fok bekai-bekai panas-panas masuk duduk ke Lani Banyak. Dan dikatakan bahawa fok-fok paloko besar dalam istana tu ramai lari hidup di, atau orang panggil lari hidup jemur Gajah Remeh. Lari hidup jemur Gajah Remeh, dan Gajah Remeh ambil fok ni hidup di tepi sungai. Buka kapung duduk tepi sungai. Iaitu gi buka duduk di Balo. Dua-dua belah sungai ke? Di antara ia adalah Balo Supik naik kono deh. Lepas tu dia ada belah lightning ni dia ada Cerai Itik. Cerai Itik dia nak pergi ke siapa ke apa ni resok apa tu. Jadi sah sungai tu. We fok hak ning mari. Dan juga fok ni hak dekat tepi sungai ni ada banyak fok-fok bakar-bakar luar. Bakar-bakar luar ni iaitu fok-fok Jamil, fok-fok Arab, fok-fok Turki. Hak duk dalam istana Taning dulu hak jadi penasihat raja, fok-fok bakar-bakar luar ni. Fok-fok Cidik ni jadi ambil ke susuk duk celah sungai tu lah. Celah sungai di Ceratik dengan Balo. Mudah-mudahan kata situ. Tempat dulu. Dulu. Jadi tu kerana kah Reman Tuan Maso ni adanya pengaruh untuk nak buat republik. Kerana boleh pengaruh daripada pok-pok Turki, pok-pok Arab hak duk menusuk situ. Jadi bakar-bakar pok-pok Turki, pok-pok Arab tu setelah Gajah Remeh pecah tu, demoning ni dia lari pergi banyak tempat. Ada duk kawasan kat Pulau Bala, ada juga lari naik ke atas sungai ke atas, dan ada juga lari hidup di Kemecah. Di kawasan Kemecah Menesta pun ada juga fok-fok bakar daripada gulungan ni. Gulungan apa ni pok-pok luar, pok Arab, pok Turki ni. Debeh pok ni debeh. Dia panah. Berdasarkan pentadbiran Siam ke atas negeri Patani adalah secara berleluasa dan menyeluruh, maka taraf pentadbiran lebih rendah daripada negeri-negeri Melayu lain yang juga menerima pengaruh Siam seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Beda. Jadi tujuan Siam ni buat lagu ni. Dia dok mikir kata bo bagi lagu ni cerak kata setiap kawasan gajah orang kena latih nama tu dia suka. Mujo demo nak latih kita jadi gajah. Patut ada kuasa oleh kawasan kita masing-masing. Sungguh jadi lagu tu. Dulu semua gajah-gajah daerah gajah leh-leh ni duduk bawah sultan di Kesik. Sultan besar. Tapi apabila Sia bagi lagu ni banyak ni, jadi kata bakal bebe belaka lah 7 orang ni tak hak sama. Semua kena duk Sia belaka. Dia jadi lagu tu. Tapi apabila buat lagu ning
mudah-mudah kata, ninglah adalah cara nak berjatuh ke tarah maruah negeri Melayu. Maruah lagu mana kalau banding dengan Kelantan, Ganung, Kedah ni teruk Taning. Sebab kalimah Taning tak ada dah. Sebab ia di 7 negeri dah. Jadi dia nak hapus dah kalimah Taning tu kita tak kenal. Jadi orang Kelantan kau kena tanya orang Jala ke, orang Gemeh ke, orang mari mana negeri Jering ke, negeri Jala ke, negeri Gemeh ke, negeri Legeh ke, negeri Sai ke. Jadi lagu tu dah. Negeri Taning hok sekutu tu dia tak ada dah sebab dia belah lebih dah. Taning Sai ni halo sikit ni tengah ni. Iaitu daerah Muang Loning dengan daerahnya Lima. Yak Rang. Banyak tua tu ya jadi negeri Taning. Hok lain tu jadi 7 negeri dah. Lain dengan Kelantan masih besar, Terengganu masih besar dan Kedah pun masih besar. Tapi Kedah pun dia kena juga. Masa-masa belakang ni lepas Taning sikit tu kena belah jadi 7. Belah jadi 4. Kedah, Kubang Pasu, Perlis, Setul. Setul Cawak Setung tu lah. Kedah ni dibagi 4. Tapi Taning tu bagi 7. Dari kita ni ada masuk debel dah lah raja-raja. Boleh mengetos diri tu. Tapi sebenarnya Wak Aguning ni tujuan untuk nak jatuh ke maruah negeri. Jatuh sudah. Nah. Beberapa dekad setelah kestabilan politik tercapai, raja-raja Melayu di ke-6 buah negeri, kecuali Jering yang diperintah oleh Gubernur Siam, telah menunjukkan tanda penghormatan mereka terhadap Raja Siam di Bangkok. Mereka berpuas hati kerana masing-masing mendapat hak pentadbiran di samping kemudahan ekonomi tanpa memikirkan perkembangan penjajahan Siam yang semakin ketara. Jadi, waktu baik ada 7 negeri ni, dia latih orang-orang bakal tua, bakal ni naik adik raja ada 7 negeri ni. Pas demo ni kena pergi terima tamneng ni, terima jawatan ni di bakak sendiri. Ataupun pergi di segara dengan ada surat daripada bakak meresmikan atau perlantikan. Tapi kalau tengok sebenar ni, ada lagi raja-raja yang bakal besar pada Depok 7 negeri ni. Saya pun ingin bagi tahu. Kata raja-raja 7 negeri ni sebenarnya adalah orang-orang yang sia wasa tu, tak apa dah ambil Pok Ning lah naik. Nah, boleh harap. Walaupun masa-masa belakang ni lawai belakang Pok Ning. Lawai mati juga. Tapi hak sia wasa boleh harap dah. Tapi sebenarnya dak juga. Demo ni pun lawai juga dulu. Tapi sebenarnya orang-orang bakal tinggi pada ni ada. Bukan tak ada. Bakal-bakal Seri Bangsa. Bakal wogih-wogih dengan Seri Bangsa dulu. Ada. Ada. Nah, contoh Raja Jering ni tak ada. Jering ni dah sia terus. Dia tak akan latih Raja Jering dulu. Atau kecek dengan sia dulu buka pintu. Sebab sia tak harap dah dia pun nak murih ke sia. Pok Jering dulu ni kat mana tah dah. Tapi dia boleh latih ke sia. Tu dah. Tu kenal. Jadi apabila boleh lantik pada bakak, maka dia morning pun tak teringat mana dah lah. Sistem penjajahan ni. Kerana dia morning ni boleh ada raja besar sendiri dalam kawasan dia, boleh kira cara sendiri negeri dia. Tak kena duk raja besar Taning pun dulu dah lah. Ya kira aku tu. Pengaruh Siam pula telah ditingkatkan menerusi penambahan pegawai-pegawai pentadbir Siam untuk melaksanakan fungsi pentadbiran Bangkok. Raja-raja Melayu ditabalkan dengan gelaran tertentu oleh Raja Siam selagi khidmat mereka diperlukan. Samela ni bagi ada 7. Ada juga atas-atasnya pegawai-pegawai pentadbir Siah tak juga lah. Tapi tak bukan ya ramah. Bukan tak askar. Hatta 45 orang. Sultan Negeri. Boleh jadi wakil siah. Duk kali dengan raja-raja yang siah latih ni. Pas siah pun untuk atas lagi nak tabah. Tabah raja. Serta penang raja-raja Melayu tadilah. Mereka diberi kuasa penuh untuk memilih kerabat terdekat dalam perlantikan Raja Muda. Atau
bakal pengganti yang juga mendapat pengiktirafan Raja Siam bersama gelaran tertentu. Jadi gajah ni siye tok si ada waktu latih dia morning. Lepas tu gajah setiap 7 negeri ni ada hak. Berhak deh untuk nak tok pia jadi gajah muda ataupun nak tok pia jadi gajah lepas pada dia. Mana tu dia boleh sistem turun-temurun jugalah. Ni. Ada hak sini lagi. Kau mujo. Dia ku nak mati dah ku asyik anak. Kena apa? Anakku nak jadi. Cucuku nak jadi. Jadi atau si tok ya dah tu lepas pada tu mung boleh netus sendiri tapi ya nak jadi gajah-gajah lepas pada mu pula. Deh. Tapi melalui si yang resmi. Tok si ada si resmi. Tok pia si resmi. Dengan ada gelar tertentu. Nanti si nak wi gelar wi. Nak tok nama po depan tu si nak tok wi. Mereka mestilah datang sendiri menghadap Raja Siam untuk mendapatkan pengiktirafan kemudian direkodkan. Beberapa orang pembesar negeri juga hendaklah ditetapkan dalam tugas pengiriman bunga emas dan juga sesuatu upacara resmi menghadap Raja Siam. Jadi nak ambil tamneng, nak ambil jawatan gajah negeri ni, kena pergi di bakok. Ataupun kena pergi jumpa dengan wakil siah tam lagi, baru jadi resmi. Dan juga setiap negeri ni, siah tak ni, kena latih orang siap-siap untuk buat bunga emas, bunga perak untuk nak tagi ke bakok. Tu dah. Bagi upacara atau majlis diraja pula, raja-raja Melayu Patani hendaklah menunjukkan taat setia mereka dengan mengirim hadiah-hadiah bernilai. Wak bunga emas, bunga perak tu adalah syarat dah. Orang tani ni ada syarat dah. Raja-raja 7 ni kena wak bunga emas, bunga perak hatta di bakok di tahun sekali. Dan juga untuk nak menunjuk kata raja Melayu-Melayu 7 negeri ni taat setia kepada raja bakok, dia mau ni kena cedes semua hadiah-hadiah yang bernilai, yang berharga lah wi kepada gajah bakok. Gajah bakok. Tu hak dia bui tu. Hak dia bui. Jadi kita tengok sikit kata orang mula-mula hak siye latih. Wi jadi gajah ni siapa atik? Siapa katik? Jadi sebelum ke situ kita baca habis sikit lagi. Oleh kerana kedudukan negeri Patani berjauhan dari Bangkok dan berdekatan pula dengan negeri-negeri Melayu semenanjung, maka Bangkok sentiasa berunding dan beri kuasa penuh ke atas perkara tertentu. Kenapa? Kerana kalau kita banding tengok ke negeri Melayu ni, negeri tani kita ni, dia duduk jauh dengan Bangkok. Jauh benar dengan Bangkok. Tapi duduk dekat dengan negeri Melayu. Kita contoh ni, belah ni Kedah, belah ni Perak, belah ni Kelantan. Jadi tani ni duduk dekat dengan negeri Melayu-Melayu, Perak, Kedah, Kelantan. Duduk jauh dengan Bangkok. Tapi siye latih lagu ni lepas tu kuasa penuh lagi kepada pokok raja Melayu hidup cakang. Tapi hanya mung kena ta bunga emas, bunga perak kat aku. Aku hak ni mung untuk mung nak tak biar jadi raja muda, pengganti mung lepas dia ni siapa tak apa mung. Tapi mung kena tak orang siap-siap untuk hantar bunga emas, bunga perak naik aku. Dan juga kena hantar bahagian ni. Bagi untuk jadi hadiah kat aku, mung kena buat. Mudah kata sia kata. Mengenai segala urusan dalam negeri, itu mari tengok pula kata pengurusan dalam negeri, kan borihan cakkan dalam negeri 7 negeri kita ni, negeri Melayu ni lagu mana diberikan kebebasan melaksanakan soal perundangan dan yang berkaitan dengan kutip pancukai. Une-une negeri. Pun bebas. Ikutlah mu nak lagu mana tak apa. Serah dia mung lah. Lepas tu kutip pancukai, kutip cukai, kutip asing. Pun hamung. Kira sendirilah. Sia tak ada campur tangan apa. Negeri Patani juga hendaklah menyediakan bantuan
ketenteraan, senjata, bekalan peluru dan keperluan lain jika diminta oleh pihak Bangkok sekiranya berlaku sesuatu peperangan. Tu. Satu tadi, bebas. Bebas kutik ese mu bebas. Bebas hak une-une mu bebas. Mu ada hak untuk nak latih piau jadi raja muda, raja gati mu lepas dah tu boleh. Dua kara. Yang ketiga, mu kena sedia. Mu kena sedia sok mau dah. Sedia ke apa? Sedia kata tanding dah. Jadi negeri 7 negeri tanding ni kena sedia tentera. Sedia tentera. Kena sedia senjata. Senjata alat perang dah. Lepas tu kena sedia bekal peluru. Peluru benda besar ke, peluru benda kek, benda panjang ke. Dan juga benda-benda lain lagi. Apa dah bila saja saya minta, saya panggil untuk pergi perang. Misal lah kata saya nak pergi kat Pema dengan Burma. Hei, 7 negeri. Hatta bede banyak ning. Hatta peluru banyak ning. Hatta askar mari 500 ke setiap negeri. Misal tu. Kena pergi. Tu cara dia. Dah. Mari kita tengok lepas pada ni dia berlaku banyak lagu ni. Ada lagu mana tu dah. Segala perkara mengenai urusan luar negeri pula serta jaminan keselamatan dari ancaman luar misalnya adalah menjadi tanggungjawab pihak berkuasa Bangkok. Pihak dosa ni hak tak leh ni. Apa? Hak urusan luar negeri. Mu nak berhubung dengan siapa luar negeri secara resmi? Secara kedutaan? Tak leh. Urusan luar negeri? Tak leh. Mu kena buat melalui ku. Ya bijak dia. Baru metah tani tak hafal 50 tahun baru ni. Dia boleh kum dah. Hal luar negeri jangan. Mu nak berhubung dengan siapa dengan luar, nak kira siapa dengan luar negeri, orang luar negeri tak leh. Mu kena kecek dengan aku. Sedekah pada masa ni penjajah tak ada mari lagi. Fok British tak ada mari cari tanah bumi nak jajah lagi. Tapi Indonesia nak ngomong dengan Belanda dah. Dia makan di Belanda dah. Dah. Pentadbiran Siam menerusi polisi pecah dan perintah tidak mengganggu persoalan bahasa, agama dan sosio-budaya umat Islam orang Melayu di Patani. Kalau kita tengok agak cara pecah perintah ni, dah buat 3-4 kara tadilah. Hak sia buat syarat teh. Tapi haning ni tak ada gitu setuh po deh bahasa, tak ada po. Hak agama Islam tak ada po. Hak sosio budaya kebudayaan hidup kita pun tak ada gapo. Jadi orang tanding hak budaya gapo tak setuh. Hak agama Islam gapo pun tak setuh. Hak bahasa Melayu pun tak setuh. Sia tak ada kira apa mu. Hani hamu. Sia tak ada gitu karu po sikit buat 3 kara ni. Tapi buat 3-4 kara tadi ada syarat lah. Ada hak untuk nak latih pia-pia jadi raja gati boleh. Mu bebas boleh kutik cukai boleh. Mu nak buat une-une lagu mana negeri mu boleh. Jadi lepas tu tapi mu kena sedia bagai. Mu kena sedia bunga mah mengarah tak aku. Mu kena sedia semua askar, jatuh, bekal lepur ataupun benda-benda apa saja aku minta pi aku pergi. Saya kata. Dan juga mu tak boleh duk negeri-negeri Melayu ni tak boleh hubung dengan luar negeri sendiri. Kena sudah dengan sia. Kena sudah dengan Bangkok. Mulai tahun 1816 ke-7 buah negeri Patani mengalami perkembangan politik dan ekonomi yang berbeza antara satu sama lain mengikut fahaman kenegerian dan kebolehan raja-raja Melayu masing-masing. Tu dia. Jadi 7 negeri ni ada uni-uni tak sama. Zaman ni lah mula guna duit sendiri. Habis itu kata, ni duit taning. Ni duit negeri Remeh. Ni duit negeri Legah. Ni duit negeri Sai. Tu. Pelik. Kalau kita tengok pada masa ni, nocik, taning, jala, jering je guna duit supa. Duit kupai supa hak culih kerajaan negeri dia. Duit reman suku. Duit perak dia, duit besi, duit bulat tu. Reman waktu baik suku. Legah waktu baik suku hak dia. Sai
ataupun terlebih waktu baik suku. Oh, duit legah dah juga, duit reman dah juga. Kita jadi raja kawasan tu, rasa sedap lah. Kita boleh mengetos diri ni, dah kuasa sendiri. Walaupun dah wasiat pun, tapi hak-hak banyak kau lagi boleh buat diri. Tapi kalau kita tengok di segi kesatuan besar tani tu, hancur dah. Zaman dulu, zaman kesek, Patani Darussalam, duk guna duit so je super. Duit tani yang panggil, duit kok. Duit kok. Habis duit kok baru timbul duit kupeh. Duit kupang, duit kupeh, duit lube tu. Duit kok, duit bulat, duit tani. Tu. Jadi, une-une pun tak sama. Habis une-une di jering, une-une di telubeh, boleh hadir ada tak serupa dengan une-une di legeh. Une-une di reman. Habis tu dah gajo ya di jahir, gajo ya di ade tak sama. Sebab dia tak ada bawah une-une yang sama, sebab dia bebas. Mu sini. Mu buat lagu mana pun tak apa. Obotor sini. Mu buat apa? Bebas. Bebas dok tahu ke dah lah. Kenapa? Kalau gajo tu ada ngaji tinggi molek molek. Tapi gajo tu zoleng sikit, tak tipu sikit hak agama cu. Bebas. Tu dia. Dah. Jadi kita mai tengok sore-sore, kata siapanya ya latih. Kita mai tengok Raja Patani. Tuan Sulung adalah cucunda Datuk Pangkalan. Kita mai tengok dah. Jadi kita mai tengok sore-sore. Jadi Taning Taning dulu. Taning ni. Dia latih siapa? Dia latih Tuan Sulung jadi Camung Taning. Nama Tuan Sulung. Tulis nama tu deh. Nama Tuan Sulung. Taning ni Tuan Sulung. Tuan Sulung jadi Raja Taning. Tuan Sulung ni siapa? Tuan Sulung ni adalah cucu Datuk Pangkalan. Kok tu? Kalau kita ingat Datuk Pangkalan siapa? Datuk Pangkalan ni Raja Petani sebelum naik pai tadi. Lepas pada Tengku Namidim. Hoyo belawe dengan siya teruk tu. Di balo, di jering tu. Hancur. Tapi akhirnya cucu dia siya naik pai tu ambil mari. Tujuan apa ambil Tuan Sulung? Sedangkan Tuan Sulung ni cucu orang kepala kali dulu. Sebab kalau kita tengok dalam surat ni, sebab nak ambil hati. Nak ambil hati orang jering. Nak ambil hati orang jamu. Nak ambil hati orang Melayu seluruhnya kawasan tu. Sebab apa? Sebab Tuan Sulung ni, orang lagu mana Tuan Sulung? Kita baca lagi tak. Tuan Sulung adalah cucunda Datuk Pangkalan. Sewaktu pemerintahannya baginda, begitu mengambil berat tentang kemajuan agama Islam. Tuan Sulung ni orang berjuru. Orang alim. Tuan Sulung anak Datuk Kalen ni orang beragama. Dia orang Islami. Rakyat taat setia pada dia. Pas tambah dia jadi cucu Datuk Kalen pula. Besok duk belawai teruk dulu dia orang berjuru. Orang mengaji agama dah kata. Usaha-usaha menyambung pembinaan Masjid Gresik yang musnah akibat peperangan telah dilaksanakan kerana Gresik ketika itu menjadi tumpuan umat Islam Nusantara dalam perkembangan tamadun Islam. Jadi Tuan Sulung ni, boyon mari jadi Raja Petani ni, ialah orang hok beki semula Masjid Gresik. Sebab apa? Masjid Gresik ni dia punah bih dah. Hancur bih. Bukan hancur bih. Jadi punah diroboh bih. Akibat daripada kena bakar perang zaman Sultan Mak Dua. Apabila Tuan Sulung mari duk Gresik ni, iaitu pusat ya Gresik. Tak ada duk Cabai Tiga lagi ni. Cabai Tiga tak ada lagi dah. Zaman ni belum lagi. Mari duk di Gresik dulu. Tuan Sulung mari duk Gresik ni yo beki sejak. Jadi hak depan tu dia yang buat Sejak Gresik yo 4 segi ke. Lepas tu tapak hak depan. Hak tu hak Tuan Sulung yang buat yo beki semula Masjid Gresik. Sebab yo orang kuat agama. Ini sejajar dengan kegiatan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, seorang pujangga Islam teragung. Pada zaman ni, zaman Syekh Daud ni.
Syekh Daud zaman ni pada masa ni Syekh Daud duk muda-muda Syekh Daud duk muda-muda. Syekh Daud dah. Tuai sulung. Dah. Tuai sulung ni rung sekali masa kali dengan Syekh Daud Al-Fatoni. Syekh Daud ni tak ada dah lah. Boleh ada kita kena buat satu sesi pula EP tentang Syekh Daud saja. Dah. Tu tuai sulung. Ingat boleh dah. Tuai sulung cucu Datuk Kale. Kale besar jering. Nak jadi raja petani hok sia latik dah. Kita pergi seterusnya ke negeri mana? Dah. Tuai sulung duk di Taning, Kotoyo duk di Kersik dah. Ingat lah. Duk di Kersik. Reman. Kita pergi ke Reman pula dah. Reman pula merupakan pengeluar biji timah dan galian lain, mengekspornya menerusi pelabuhan Pulau Pinang. Kawasan yang kaya hasil galian di sempadan Perak menjadi rebutan di antara kedua-dua negeri hingga mencetuskan peperangan dengan Perak. Dia kata negeri Gemeh. Bos sebut kata negeri Gemeh ni adalah negeri yang banyak hasil bumi. Kalau kita tengok ada ngayon ni Remeh. Main oyak peta negeri tu kata luah mana dah. Peta negeri ni kita tengok 7 ni. Dah tiba ngacenak ni boleh ke segara dah. Tapi orang masih Melayu. Kita apa boleh ke segara dah orang kecil si ada. Orang Melayu lagi lah, orang Sebaya, orang Tibur, orang Nawi, orang Cina, orang Melayu sebab kita. Kalau kira agak, ya kena duduk lah jawab jalan gini. Kata dulu dah. Tapi dengan cidiknya Cina segara tu. Jadi kita tengok Reman. Remeh ni. Dah, negeri Reman ni. Kita gambar wilayah jalah gini semua. Malaikat Ampel Meng, Ampel Jaha, Ampel Kabang. Bukit. Ampel Meng, Ampel Jaha, Ampel Kabang, Ampel Krung Pinang. Bukit. Hak lain pada tu semua panggil Reman. Ambil je di Ampel Raman, Ampel Benang Star, Ampel Tanto, Ampel Betong. Betong. Pak tu semua turun di pokok bawah tu, orang panggil negeri Reman. Dia makan lagi kalau jabak sikit tu. Negeri Reman ni belah sungai, dia makan lagi ada laki sikit tu. Dah. Lepas tu kalau negeri Legah besar mana? Negeri Legah ni sute wilayah naga kita we Ampel Meng, Ampel Jingo, Ampel Bacok. Tu orang panggil Legah semua. Dah ya mana Ampel Resok. Ampel Resok posisi sakon kalau kawe, dan Ampel Resok Jabak, Ampel Rangit Tanyomah, Ampel Ceherong, Ampel Sungai Padi. Dah. Cenek, Sukiring, Weng, Sungai Golok. Semua tu Legah kita panggil Legah. Duduk bawah negeri Legah. Lain Tabah tak ada lagi ni. Belum. Tabah ni ya Kelantan. Kelantan lagi dah. Sebab ya baruh tengah ni, tak ada ya sepadan dengan baruh. Tabah. Ya di kapung kalau Legah di Munduk. Apa nak cerita lagi dah. Sai pula dah. Sai ni lek ni tapeng dengan Bukit Budo. Ni. Sepadan dia. Lek ni laut. Ya mula di kerak di Penarik. Penarik dia lek tu. Kerak di Geger dah. Lepas tu Geger, Kelabur, Telubeh, Tuyang Deng, Kerubi, Kak Po, Maikeng, Pajegar dah. Bacok, Jingo, suk di Bukit Tanjung Naga. Ini abangnya kawasan Negeri Sai. Negeri Sai. Tu Sai. Dah. Kota dia duk Jeringo. Mula-mula ni hak 7 negeri ni, kota Negeri Sai duk Jeringo. Kalau kota negeri Reman duduk di Kota Baru, bukan Kota Tegah dah. Lain tu, duduk di Kota Baru dah. Lepas tu Legah duduk di Tanjung Mah, iaitu Tanjung Mah Tua. Dah. Lepas tu kita mari tengok Jering. Jering ni sute Ampel Yakring lah ni. Ampel Yakring, Ampel Panarik, Ampel Mayo. Ni Jering. Kawasan Jering. Taning ni Ampel Meng dengan Ampel Yakrang. Taning. Ampel Nocik dah. Jering ni ibu kota ya, kota raja duduk di Jambu. Di Kuala Jambu, Kedai Jambu lah ni lah. Tani duduk Kersik dah. Nocik ni, iaitu sute Nocik, Melang, Kokpo. Tu panggil Nocik. Negeri Nocik. Nocik, Melang, Kokpo tu Nocik.
Kota dia raja ya duk di Nocik. Nocik ni bukan di Tok Jong ni. Tok Jong dak gerak ni bukan. Nocik ni duk Nocik Daleh, Nocik Sungai Baru. Nocik Kuala Tanjung. Ha nu tempat raja ya duduk. Ha dah. Jala pula. Jala tak pelik apa men. Apa men, apa Jaha, apa Kabeh, apa Kopine. Pak daerah ni namanya Jala. Kota dia duduk di kota Jala. Negeri Jala kota dia duduk di kota Jala. Ha, Nocik duduk di kota Nocik. Tani kota Kresik, Jering kota Jamu, Sai kota Jeringo, Reman kota Baru, Legeh kota Tanjung Mas. Lepas tu dia ada negeri abang banah luluh besar bagi dia yang bersejarah le kawasan dia. Contoh lah Legeh, dia ada kota Temangan dengan kota Sego Tua. Ha, dua ni besar ni. Dia ada lagi tak jarang ni sebut ni. Nah, iaitu Temangi. Temangi ni iaitu di Jabak. Jabak Resok. Pi sungai tu. Dia ada kota Temangan, ada raja. Tapi dia duk dengan raja Legeh lah. Tapi besar juga. Besar juga. Nah, lepas tu di Sego. Sego Kota. Kota Sungai Padi. Ha, Sego tu ada raja. Dulu panggil raja Tok Deng sebenarnya. Ha, Sego. Tadi kita nak cek sejarah suku sini Gana. Lepas tu Sai ni ada Kelabur dengan Teluban. Teluban pun ada. Serindung Bayu. Sebab dulu dia Jeringo masa kemudian dia baru beralih hidup di Teluban. Jadi Sai Burilo di sini lah. Ha, kalau Sai asal di Teluk Leweng tu. Pulau Kengo tu. Ha, lepas tu dia ada Kelabur seorang lagi. Ada raja juga. Ha, tapi Fok ni panggil grup Tula, grup Sai, bakar Tula. Ha, juga Jering ada Beruah. Ada raja juga. Ha, dah. Kresik ada Perawai. Perawai dengan Jering ni sekali. Perawai Jering. Jeram Perawan. Jeringnya 5 lah. Jering Perawai tu. Ha, Nocik ada Tok Jong. Pilau ni. Ha, ni. Remeh ada Jarung lagi. Jarung Kapeh. Jarung Kapeh. Jadi, nak oyak Rusia sikit. Ha, nak sudah kedak malam ni 4-7 negeri ni. Nah, nak oyak Rusia ni sebenarnya orang yang berhak menjadi raja di Taning ketika belah Taning tu menjadi kawasan pecah peretah tu sebenarnya dia ada 10. Tak ada bila tiba dengan cenok lah. Sebab tiba dengan cenok, bos serah ke siye, pok-pok bakar raja tiba, dan juga pok-pok bakar raja tiba ni lari main Nocik. Nama tak? Sebab dia wika segoro tak muduk dengan goro. Tak jang kena bunuh apa-apa dah, dia lari pergi Nocik dan juga lari mari Kedah. Dan juga kalau pok cenok ni, pok raja cenok ni bakal lari mari Kedah tu. Jadi duk Koji Tera. Orang panggil duk Koji Tera, Kubai Pasu, duk Kok Pendang. Kok lepas pada Sedau sikit tu. Kok Pokok Seno satu duk Kok Pendang banyak, Koji Tera. Ni Fok bakar raja cenok dulu. Gi sampai ke Perlis. Fok ni. Mudah tak? Zaman dulu dah Fok ni. Lama dah Fok bakar raja tiba, raja cenok. Duk Kedah. Fok ni. Duk Kedah berjadi Kedah boleh dapat ni bakar-bakar raja hok duk tiba dengan cenok dulu. Zaman dulu. Boleh ke sia latih orang sia tu lah. Dah. Bagi 7 ni pula asalnya dia kena bagi 10 sebab orang yang berhak ada nama darah raja tuan ni yang berdarjah sama tu ada 10. Tapi ada 3 tempat ni rahsia je lagi dalam surah rahsia tinggi sebut. Naik pai tak buat naik. Tak sena. Sebab apa? Sebenarnya naik pai nak. Gini. Naik pai nak lah ada 10. Sebab yo yak tah ada 10. Tapi Tian Chong tak wi. Tian Chong dia cidik lagi pada naik pai. Sia di jambu tu. Tian Chong tu yo buat 7 saja. Yo tak buat 10. Sebab kalau buat 10 jadi dia tahu dah. Dia kata 3 lagi tu hok kerah pada doa. Pok kerahku, dia mau ni tak jong tunduk benar-benar kepada sia. Habis suruh paksa naik pai muak tu baik mari.
Kamu kena molek lah 7 tu. Ni lah dah yang ambil rasa. Pas 3 lagi. 3 lagi so dok kira. Demo ni malah. Tujuan ya gapo? 3 kita nak. Tujuan you nak pembesar tuan ni, fak pakar raja tuan ni ni. Hok 3 lagi jatuh ni balah dengan tuan kawasan tu. Tujuan ya dok situ. Tujuan ya dok situ nak glaheng situ. Lepas tu kau sedap ngetoh, kita bagi 7 dah. Hok bebas dah. Tapi ni glaheng. Mana hok ya ada lagi. Mari saya nak tunjuk iaitu satu orang panggil ni. Iaitu kawasan Kendang Kerbau. Kendang Kerbau ni kita faham mudah kata kawasan buah, kawasan Terneh, kawasan Pombeng. Buah Terneh Pombeng, kawasan situ kawasan satu takluk, dah. Satu takluk hok duk bawah seorang gajah. Gajah dia duk di Kendang Kerbau, dekat dengan Terneh, duk celah Kendang Kerbau Terneh. Buah kan kok kerba lah lo ni panggil. Lepas tu Terneh, lepas tu Pombeng tu. Semua le pulang ni dia ada raja so duduk. Hak sama besar dengan pok 7 negeri. Ni faham. Sama besar dengan 7 negeri. Tapi saja sia tak wa naik. Sebenarnya dah hak. Kalau kita kecek mudah-mudah juga dah. Dalam rumah ni pak yang mati. Anak dia tak ada 10 orang, 10 beradik. 10 orang. Tiba mari di kerajaan mari pak. Buat pergi bagi, buat pergi toto ke, buat pergi tepung ke, 7 jabe. Atau beli sikar buat pergi 7 teh. 3 teh ke tak ui. Mana naik mungkin kira dengan sore tu. Berharap. Tu masalah. So, dia makan berat lah ni. Berat lah jering dengan berat lah lubang sikit. Lek saiz sikit. Ni so, hodok sini. Dah. So, laginya sini. Kelabur. Duk toko situ. Kelabur so. Jadi kelabur ada gajah. Besar juga yang bertarah dengan gajah-gajah ni. Tapi tidak dilantik pada masa tu. Ni nak ajak lepas ni. Dah. Fak 7 negeri ni jangan lupa. Dia kata ada lagi orang berhak sama dengan kita. Tapi sahaja sia tak nak sebab demo ni dia puak hak lawan sungguh-sungguh dah dulu. Tok nenek yo lawan sungguh-sungguh. Paya oyak dah lah surat atau kena mi orang hak ti cai rep roy matekon. Pa fak ni yo cai mai rep roy. Cai mai rep roy. Geno cai mai rep roy saya nak ada celei lagi. Ada jawab pe cai mai rep roy mungkin sia gak bunuh ke mati malam ni. Dah tapi kita duk oyak hak dalam kitab. Dah, dalam kitab yo ada rahsia dia. Dan satu laginya duk mana? Satu lagi duk sini. Ni. Duk di kota. Takluk dia kota Golok Weng. Kalau cerong apa duk makan di legah lagi. Gapo ni? Tanya mah gapo? Kawe, jabak gapo? Bongo apa duk lah tanya mah tua ni lagi hok legah. Tapi ada so lagi orang bertarah dengan raja hok 7 negeri. Duk di kota Sungai Padi. Dulu dia duk di Segor sebab dia banyak beradik. Duk di Segor. Tok Deng. Lepas tu duk di Lahar. Lahar Cok Ua masuk Dalen. Dalen tu dululah asal Sungai Padi. Bukan di kota Kedah kota Laning. Bukan Kedah kota Laning sebab kata api ya mari. Baru dia timur jadi Kedah. Sungai Padi sebenar duk Dalen. Kena masuk ke Cok Ua ni ada raja situ dulu. Sebab apa tiga-tiga ni tak naik? Naik pai.
Besok wak surat ada sakit kepala kepada Tian Chong. Kata gano tiga-tiga ni tak naik. Kalau turut dia ni dia nak 10 dia ada. Pas 3 ni gano. Dalam hati Tian Chong dengan apa ya apa songkram tu dia tujuan dia nak double di white and row. Double di white and row. Tu perangai sia. Sebaliknya ada sebalik lagi lagi. Nanya nampak kata di muka depan tu sudah dah. Hei, kena senjah tengok di belakang. Ada lagi. Gana kau tiga-tiga ni tak naik. Deh. Dengan kerana kalau tengok di Segor ni di Kok Tan ni dulu, dia kata Kok Tan ni tak nak pilih siapa, mau pilih siapa. Sebab dia ada tiga beradik fok Legah sini. Legah ni dia adik beradik dengan raja Legah dia tanya mah. Waris dia belaka, mok lain-lain pun. Tapi hak mok lain-lain sini yo digore, payah pula nak ambil ni. Sebab ia ada di Bangu apa ni? Di Segor tua dekat Bangu apa situ panggil? Jalan negeri Wakasiku. Okey. Bangu Maye apa? Situ ada sore. Deh, ada di Tok Ding sore, pak ada di Sungai Padi dalai di Kapulahan. Halah cok wadah dalam sore. Ya banyak sakit kepala ni tiga ni dia kata. Nak ambil tak boleh. Pas dia morning, hot sakit dah dulu. Dia morning ni cai merek Roy. Bahasa sia dulu. Itu cai merek Roy. Ni cai merek Roy. Hati tak ada Roy ni ke mana? Deh. So, kelabo. Kan tak okey kelabo walaupun orang kelabo orang jenis kali dengan orang sai. Kotor dia dak jeringa. Tapi kelabo ni sebab adalah Fok Datuk Sai. Orang yang rancang pergi zaman Datuk Kale dengan Fok Pujuk. Datuk Pujuk dengan Datuk Sai. Dan kita tengok setiap kali peperangan lawan sia ni ataupun zaman dulu lagi hak tanding ada masalah menteri-menteri ni, Fok Sai dok semua, Fok Datuk Sai. Jadi Fok Datuk Sai tu Fok Kelabor. Fok Kelabor ni ya cem tu kereng dia panggil. Dah Kelabor ni tak ada di Kelabor Loning lah, kampung Kelabor Loning baru pindah. Dulu tempat raja yang duduk di Kelabor Datuk Sai ni dan Fok Kelabor duduk di Chomu di kampung kota kena pergi golek katerai pobok tu. Dalam tu, jalan pergi bereh tu. Pecah situ baru tubik duduk pi Batafsa di Kelabor Loning. Jadi kedai lah Kelabor Loning tu. Bereh sebagai Chomu pobok. Orang Tulau Melaka tu pecah mana ada kota Kelabor. Kelabor benar duk dalam kat bukit kecil. Jadi kelabor ni kena kalau naik sakit kepala serak. Kalau naik sakit kepala. Maka tak semua nak jatuh pak ya. Puak. Sia lah sakit kepala tu bukan Melayu. Sia tak leh naik Fok Segar, naik Fok Kelabor, sakit kepala. Pasal lagi Fok Buah. Ya Roita tu ni. Fok Buah ni iaitu Fok Kendang Kerbau, dia ada raja besar. Lo ni tepat hak raja duk jadi wat. Abang wat mahing. Kok kerba. Ada ngapari air keliling apa situ habis bekas orang Melayu jadi penampak jadi tempat teh jadi sia nak naik duk tindir dah tu. Wak gapo pun duk tindir bekas kota-kota raja dulu. Lo ni ada lagu raja tu bik luar buah ngulu. Jadi kawasan air buah mari siapa diterene lah kok mari lagi di Pombeng ning Fok Kendang Kerbau. So raja besar. Jadi lemon ni kalau kita tengok hak sia dok tok ne cik Surya no wi lemon ni berage orang tua tepat sini. No wi Sai, no wi Kelabor berage dengan Sai. No wi Kendang Kerbau berage dengan Jering ataupun berage dengan Sai. Berage dengan Jering yang sia dah. Dan juga Segor nak pergi berage dengan Tanjung Mas. Dengan Legah. Remang tak ada latih dia tak ada orang lain kat dalam ni. Sebab remeh dia kumulai sungguh tok ni. Orang dia sungguh-sungguh ambil di Kota Baru, suk sampai di Jagung, suk sampai di Betang. Orang dia sungguh-sungguh. Sebab dia buat di public dah ni masa ni. Tu. Lalu tu kalau kita lihat, kita tengok bahawa apabila habis lisuh zaman Fok Raja, 7 negeri. Sampai Raja Gantihan. Orang ilik-ilik pun bawa taning hok ganti naik pula.
adalah anak cucu ataupun titih baris daripada grup Kendang Kerbau, grup Kelabur dan grup Kota. Hingga membawa mari kepada grup-grup parti-parti pejuang ni masa belakang ni. Nak Bukit Kening, masuk ke hutan di Paku nak kami. Bukit Kota, Bukit Payung, Bukit Sukiring Weng masuk sampai ke Jeli. Hak sumsi anak dari sini. Tapi hak berjayanya, bukan berjaya, hak tak berjaya sia tetoknya, demo ni tak ada lawan dengan tuan tempat sini. Tu alhamdulillah. Bagi pada masa tu lah. Kalau demo ni turut catur ke hak sia tok dekat hancur habis lah. Ya nak warga dengan tuan tempat sini. Tapi demo ni ya tak beragam dengan tuan tempat. Tapi dia bakasnya duk lama. Deh. Fok 7 negeri ni habis jatuh. Puak dia naik semula. Walaupun dia bukan bakal raja dah pun. Bukan raja dilantik. Tapi bang kata bakal dia tu, anak cucu dia tu naik gatis semula ilik. Habis tu kita tengok orang-orang ada perekat besar-besar demo ni duk ke luar negeri Sweden ke apa pun ataupun parti-parti juang yang mana-mana pun banyak kena berdasar pada kawasan ni. Capulah nak orang lain lagi keliling-keliling ada tu orang aleng-aleng tu. Adalah. Tapi puak ni maju. Dah. Ni boleh tahu atau tiga-tiga ni tak naik. Tak naik. Dah. Habis tu kalau kita tengok dalam peta. Kalau dalam peta dia kacau, supaya kalau Kelabur dia kacau buat peta suku. Walaupun 7 negeri dah dia garis suku lagi hok dia buat di bulat. Tak jang juga peta dia jadi peta ya. Gambar. Ni abang kata masalah salah satu masalah masih kerah lagi walaupun sia latih 7 dah ya kira aku tu. Tapi kita mari tengok cuk-cuk dia lagu mana lah. Dah. Ya habis hapus itu. Klik mari kepada Reman tadi. Dah kata negeri besar, ekspor barang-barang luar banyak tubik pergi sampai ke Pulau Pinang, biji-biji timah lah banyak noh. Lepas tu kawasan yang kaya hasil galian di sempadan Perak. Jadi rebutan. Jadi remeh zaman tahun dulu lagi. Remeh ni balah sok dengan Perak sebab duk bubuk kawasan di hulu. Perak panggil hulu Perak. Remeh panggil hulu remeh. Hulu Reman, hulu Perak duk pelaga. Musuh sama situ. Sapangnya pada tahun 1827 berlaku rusuhan akibat perasaan tidak puas hati Raja Nong Cik Tuan Kecik dengan Gubernur Jering Nai Pai. Ni tadi Reman dia tak tuan masuk jadi raja. Duk di Kota Baru. Nong Cik ni dia tak tuan ni. Orang panggil tuan ni. Tuan ni jadi raja Nong Cik. Tapi boleh jadi raja Nong Cik ni, tuan ni raja Nong Cik ni ki gleheng dengan Nai Pai Gubernur Jering. Nai Pai tu sia. Orang hak senda yo tu yo ning. Deh, hidup pelaga dengan tuan kecil. Mak sapang jadi gapo? Hingga tercetus peristiwa serang menyerang. Maka serai mari dua ni. Di antara jamu sia jamu dengan gajah tuan ni gajah Nong Cik. Bagai dua tu. Berpegai dua tu ni wakwi akhirnya Angkatan Tentera Siam Senggara atas arahan Praia Peceburi dari Bangkok berjaya menumpaskan pemberontakan negeri-negeri Melayu dalam 7 buah negeri petani yang semakin berpecah menemui kehancuran. Tu. Kita nak tengok atau bermula di Nocik itu apabila berakhir gomo dengan Nai Pai di jamu tu wakwi sia kena hantar mari semula sebab dia mengebok pergi kepada negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain pun pakak geru di Nocik hemat Nai Pai. Tu kita tengok di hari minggu depan. Dah. Mari kita tengok pula Jalo. Jalo ni sia latih Tuan Jalo nama. Tuan Jalo. Tuan Jalo kota dia duduk di Jalo. Kota dia duduk di Jalo. Lepas tu Nocik tadi kau ada tuan ni. Dah.
Lepas tu buat tuan ni mati itulah dia baru ambil tuan kecil. Jadi raja nocik. Tuan kecil itu adik tuan sulung. Raja taning duk kesik tadi. Tu kita kok kira. Jamu ni cerak. Kota dia duk jamu tapi raja dia nama Naipai orang sia. Dia motor pak raja jamu lo ni tak ada mari lagi. Raja jamu hok yang meloning tu baru latih. Raja tujuh negeri hok awal-awal hok mula-mula hok duk di jamu tu adalah Naipai tapi rakyat dia orang Melayu. Habis itulah kalau tengok dalam sejarah perjuangan ni, sejarah perlawanan orang taning itu berlaku perang di jamu 4 kali. Perang jamu 1, perang jamu 2, perang jamu 3. Deh, sapangnya perang jamu yang keempat, perang di Rakok. Tu dekat kawasan jamu juga. 4 kali perang di jamu. Pada raja je sia. Bah habis Naipai tu baru tukar ada orang Melayu. Tapi orang Melayu pun nak tunduk ke sia juga. Deh. Yang kena legah. Legah ni ada ya latih ni dah. Ada juga panggil ni dah, ada juga panggil ni diah. Ada juga dah ni dah ni raja legah duk di Tanjung Mah tua. Nah Tanjung Mah tua dah. Dek belakang mau nak jemuding tepi sungai. Dah cabai pak macam Tanjung Mah tua nak jalan ke Hulu Parik. Jalan ke Hulu Parik. Di Hulu Parik itulah mudah kata. Tanjung Mah tua tu di Hulu Parik itulah. Raja nama Nikdah ataupun Nikdiah. Lepas tu Nikdeh. Ya dek kakak dengan Nikdah. Nikdeh ni adalah Raja Telubeh. Raja Saiburi. Duk. Di mana ibu kota dia? Dah, istana dia duk di Jeringu. Duk di Jeringu. Nikdeh. Baru pindah hidup di Telubeh lepas pada tu pula. Ning nama-nama pok-pok raja 7 negeri. Kalau taning tuan sulung duk Gresik, nocik tuan ni duk di nocik Kuala Tanjung, Reman, Remeh tuan masuk duk Kota Baru, Jala tuan Jala duk di Kota Jala, Saiburi ataupun Telubeh nama Nik Diah duk di Kota Jeringo, Legeh Nikdah duk di Kota Tanjung Mah Tua ataupun Kota Legeh. Dan Jering ni sia Naipai duk di Kota Jambu. Ni hak mula-mula ni berlaku pada tahun 1816. Ingat 7 negeri ni orang mula-mula. Dah insya-Allah pada malam seterusnya kita nak baca sore-sore. Kata nocik berapa orang, Jala berapa orang, Legeh berapa orang. Ambil raja mula-mula suk siapa raja Jamil, Raja King Rama 5. Raja Kantihan raja terakhir apa? Raja Gemeh apa orang, Raja Jala apa orang, kita kau bila lah. Nasak-nasak keturunan dia. Deh. Kata nak gesuk siapa mana, gati piu adik kok mana. Yo ni kita bawa jalan mari siapa ke kata pecah perintah. Dah sebab kalau kita tengok pula lepas pada ni dia ada bawa mari orang sia mari pula. Segeruk pula rombong abang gelomer yang kedua bawa orang sia mari menetak duk di petani. Dah. Dah jadi nak akhir malam ningnya dah orang sia yang bawa mari menetak kalau kita tengok pada zaman lepas pada pergi Datuk Kala tu yo lagi 500 orang dah. 500 orang gelomer 1. 500 orang gelomer 1 dia mari buka kampung duk Kuning. Kena buat cak merah. Dah, kuning. Dengar sini. Tengok, dia tak ada tok di cenak dah hujau dah. Dia tok di sepadan ni dah. Iaitu nak pas sepadan nocik dah. Sebab dia duk lepas dia dah tiba dengan cenak. Tian Chong Paya Songkla. Apa ya di Kopo dengan di Tabah. Bikung. Bo grup yang kedua pula ni, dah. Mari 300. Ni bila keluarga bukan orang dah. 300 keluarga. 300 keluarga ni yang mari pada gelombang yang kedua. Dah. Demoning ni mari buka kampung duk atas ataupun duk dekat dengan sempadan 7 negeri. Kampung-kampungnya yang mari 300 keluarga ke sia pada masa ni mari buka kampung duk atas nadi dia panggil.
Duk atas jalur sempadan 7 negeri. Maka dia buka kampung gini. Tempat ada jalan lah. Hak tempat ada sepadan, hak ada jalan lah, jalan mana hak lalu ke mari tu, pakai wak kampung duk atas sepadan. Habis tu tak belak kita tengok gano kau ampe itu kek Reuters ampe pada daerah tu ada apa sih? Cuba sebut. Kita tengok mula-mula. Sepadan ni tak kena kecek dah. Nocik nak masuk tanin kalau jalan besar. Dok ogok. Sih? Puak masuk le tanin dah nak lakoh ke jamu. Kedi. Takeh. Banfang. Kok dalam. Sah sepadan? Cik. Lepas tu kalau nak jadi jering, nak masuk mari desai tak nak cik anyuk. Siah aja. Lepas tu nak tengok di jering nak masuk sai di jalan, kalau jalan siling tu pun kita akan temu dengan sia dengan sia cok beling. Sepadan tu. Right ampe. Kok dalam pun supa. Kok dalam pun supa ni. Di kawasan tani ni masuk gemeh, sia langkuai. Sia kelabur. Sia serem. Sia aja. Sepadan. Sepadan nocik dengan taning sia ke beboyo. Lepas tu sepadan apa ni? Sai nak masuk wilayah ni. Sai nak mari masuk legah ni. Ada di Cengkau. Reuters Cangwak, Reuters ampe pakai sia tu. Kok maikeng bu supa. Jingo ni lepas dia jingo nak masuk pergi ke Lekit Nara ni ada sia tungkar. Duk kawasan yang Pema nak masuk Rangit ni ada sia pantai. Tahu tak? Sepadan sia apa? Supa kok jalan kok po ni. Nak masuk lepas pada lamai, nak mari lamai kek jalan tu sia lamai. Lepas tu tas sepadan tu sia lamai, sia lampaya, sia lamada, sia taci, sia apa tu tas sepadan aja tu. Tak bukan tas sepadan hangat apa panggil Reuters. Jadi atas nadi 7 ni sia saja. Wah, supa kok kabu sia beho nak masuk kek legah Kota Baru. Sia. Nak habis kawasan kek Ro ni. Yo negeri Demen nak masuk Kerubi ni, negeri Sar. Puak di ampe tu sia. Jadi sia ni duk tas nadi semua. Lepas tu ada cuk 3 pula tak siapa lagi untuk jarah malam ni. Dia mari pula ada naik puluh kampung pula. Naik puluh kampung hok mari duk di tempat strategi panggil. Hok buka kampung. Hok ni boleh bila sebab yo ada senara naik puluh di kampung. Ni saya bukan nak songsemความรุนแรง bukan ni nak baca sejarah kata sia ni ada naik puluh kampung hok baru yang buka. Sia ni bang sia Sakhe. Ni ngoriak zaman dulu dah, waktu zaman dulu ni kita damai, kita hidup sekali. Sia dulu ni hok naik puluh kampung dia ada nama selalu dah naik puluh kampung hok mari duduk di tengah-tengah tempat strategi tani. Walau alam saya tak wani nak sebutlah nama tu, tapi ada nama 60 dalam kitab selagi saya boleh tu kita ada sia tu ada 60 kampung. Banan bani ya duk tengah-tengah jalan simpenge cumtang besar jalan nak lalu. Jalan nak ke daerah ni hok besar-besar lalu gi tu ni kena lalu situ tu pakat ada sia lalu dah tengah untuk tanah di. Habis tapi hok di kata keluarga ni buka kampung atas Sepadan. Ni cuba sebut kampung sia ni lain dengan ikon tak ada kacik benda baru. Tapi kalau hok duk tas Sepadan tu cerak. Cacing lalu dah. Dari motong sia cok uah dah. Sia cok uah tu Sepadan dulu legah dah tu. Dulu masuk legah lagi. Gambar dah. Sia mana-mana pun duk lagu tu. Tepat ya duk. Jadi ni adalah polisi yang kedua. Ni kita nak kecek hadi wa enro, boleh hadi kita nak kecek selagi bagi polisi transmigration.
Transmigrasi iaitu ambil orang asing masuk dalam tempat tetani untuk nakkan jumlah orang. Kan penduduk. Hok kata orang Melayu sekata besing, bukan ada orang Sia juga ni, orang bangsa lain ada. Lepas tu buka kampung ni pilih aku ni, buka duk tas padai. Jelahnya kawasan Lehilin jelah nah. Gi masuk ke dalam ke. Roito mayong yak rang roito yak rang dengan noci, roito yak ring dengan mayo. Kalau ampa kat dalam pun supo. Dia kena ada kampung. Ya, mengit. Tapi hok mula-mula mai bukanya duk atas pada 7 negeri. Walaupun bukit, walaupun sungai, pisah tok kampung hok jadi atu turut jalan sepadai. Dia sebut nama tak ada apa. Kita tahu dah. Kata ya mai buka lagu tu duk tah nadi. Penggerak ke. Tu salah satu. Dah gitulah. Untuk kita kenal dan kita mari perjelah, kita mari dalil tentang polisi transmigrasi. Hok kata bawa orang Sia ni mari duk di tempat kita ni dibuka kampung kok mana, sebab gapo ya ada cara teori ya buka lagu mana, mari kita nak bongkar atau nak mari pecah, nak buka kita semua boleh tahu. InsyaAllah pada malam-malam seterusnya. Jadi malam ni kita sudah dah untuk buka 7 negeri. Lepas pada ni pula nak berlaku gapo bagi pok-pok 7 negeri ni. Kalau kita tengok tartik kok. Lepas pada ni ya berlaku perang di Noci. Iaitu berlaku perang Patani Kedah menentang Sia. Iaitu perang zaman Syekh Daud. Jadi insya-Allah minggu depan ni ia adalah minggu yang sakut dengan Syekh Daud dan juga sakut dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Hok pergi di Cenok. Dengan puak-puak 7 negeri ni. Hok raja mula-mula 7 negeri ni lah. Pergi di Cenok. Hok ginya pak saja iaitu Taning, Noci, Legeh, Jalo. Hok pergi pak ni, hok pergi di Noci. Saya dengan Reman tok gi. Hok pergi kali dengan Syekh Daud dan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Sebab gapo lagu mana jadi pol lepas pada tu, kita nanti lihatlah apa ni minggu depan kata apa nak berlaku gapo dah. Untuk malam ni maaf dah kalau ada kasar, tapi semua tu adalah berdasar berrujuk ke dalam kitab ajarah. Jangan sama sekali kita salah faham kata saya ni kecek kasar kuat ni dengan tujuan lain, tapi semua ni duk kecek atau apa yang berlaku pada masa dulu. Kita boleh bezalah masa dulu dengan masa sekarang tu ya masa lain. Ni kita duk kecek masa dulu, walaupun pedih, walaupun sakit adalah benda yang berlaku pada zaman dulu. Kita belajar wak tiba hak dulu saja. Dah, we beza dengan masa sekarang dah. InsyaAllah kita belajar jarah untuk cari kemajuan dan untuk cari masa yang lebih baik pada masa depan. Untuk malam ni, sekarang ni saja Patani dipecah perintah. InsyaAllah kita sambung lagi kitab sejarah kerajaan Melayu Patani pada minggu hadapi, minggu seterusnya. Dan jangan lupa bakal akak share lah sebab takut ada yang beberapa orang lagi tu disekat. Ada yang disekat tak nampak tapi malam ni pun tak ada soalan gampang dah. Lepas tu buku-buku pun ada lagi, masih lagi untuk cari untuk nak baca. Sebab dekat-dekat nak habis dah. Maka sekarang ni saja malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.